Datuk Kelampaian ini adalah orang yang beliau ini sejak kecilnya beliau adalah orang yang mandiri, sampai pada waktu itu beliau menuntut ilmu, beliau yang ahli di dalam menggambar, beliau ahli di dalam berbagai macam keahlian yang beliau miliki. Pada waktu itu beliau setelah menikah dan hamil muda istri beliau itu ada perintah untuk menuntut ilmu ke Mekah sana. Coba. Beliau ini bukan cuma orang ahli karamah, bukan orang yang memiliki kelebihan, tapi daripada segi beliau menggunakan waktu muda beliau untuk menuntut ilmu. Coba kita masih istri kita ini masih hamil muda, masih hamil muda, belum punya anak. Kita tinggalkan dan meninggalkan anak, meninggalkan istri ini dalam keadaan hamil ini bukan cuma sehari dua hari. 35 tahun beliau menuntut ilmu di kota Mekah. Mencoba, masya Allah. 35 tahun sampai anak beliau itu yang ada di kandungan istri beliau itu pun lahir. Lahir. Sampai dewasa anak beliau itu belum ketemu lagi sama ayah beliau. Dan pada waktu itu ayah beliau Datuk Kelampaian ini mengira anak beliau ini sudah dewasa dan memang pantas untuk dinikahkan. Maka beliau punya sahabat bernama Abdul Wahab Al-Bugisi. Sahabat beliau itu sama-sama menuntut ilmu. Beliau ini yang beliau dari Banjar, yang satunya daripada Al-Bugis. Jadi beliau ini menikahkan anak beliau ini kepada sahabat beliau, bernama Abdul Wahab Al-Bugisi. Nah disinilah ada hubungannya antara orang Banjar dengan orang Bugis. Hubungannya itu adalah ketika Datuk Kelampaian Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu menikahkan anak beliau yang bernama Syarifah, dinikahkan kepada sahabat beliau bernama Abdul Wahab Al-Bugisi. Nah sehingga anak-anak pada waktu itu Syarifah ini nikah juga di kampung, dengan wali hakim, dengan wali hakim. Sehingga pada waktu itu dilihatlah daripada hukumnya ini yang mana duluan. Totalnya yang duluan adalah di Mekah sana, pernikahan yang ada di Mekah. Maka pasahlah akan pernikahan yang pertama. Kemudian yang anak daripada Datuk Kelampaian bernama Syarifah ini kawin dengan Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi. Ini ada beberapa yang sudah ziarah Nah, ada yang menadar. Ada yang menadar nanti kalau sudah kabul menadar saya akan ziarah. Nih, diingati ya. Kalau sudah kabul nadarnya untuk ziarah ke makam Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi ditunaikan. Kalau misalnya ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga. Nah, ini pas waktu itu nikahlah, melahirkanlah Fatimah, Fatimah. Jadi Fatimah ini salah satu kelebihan daripada makam daripada yang ada di situ. Ada makam Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi, ada makam istri beliau Syarifah, binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kemudian ada anak beliau juga yang bernama Fatimah. Nah, disinilah bagi orang yang belum punya anak,
bagi orang yang belum punya anak dan mereka berziarah ke situ dan bertawasul dan meminta kepada Allah, maka insya Allah Allah akan berikan dan Allah kabulkan dan Allah akan berikan anak keturunan kepadanya. Ya, dengan berkat daripada karamah daripada orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada makam beliau itu masuk ke dalam daripada Martapura itu ada namanya Kampung Bungkaran. Ya, Kampung Bungkaran ya. Nah, disinilah ini yang kita bicarakan ini ya. Nah, maka beliau bukan ahli daripada karamah, bukan itu saja. Karamat itu banyak sekali beliau. Tapi beliau ini ahli di dalam semuanya. Dalam pertanian beliau ahli. Di dalam kepahlawanan beliau ahli. Di dalam keilmuan beliau ahli. Semua bidang keilmuan, disiplin ilmu itu beliau menguasainya. Beliau membuat pagar di kampung beliau sehingga pagar itu dinamakan kampung itu namanya dalam pagar. Bom yang jatuh ke dalam pagar itu tidak akan meledak. Saking hebatnya di situ. Nah itulah, jadi itu yang Allah berikan kemuliaan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sayyidina